Ni hadis dia. Kita tengok hadis ni. Jap. 9128 dulu. Kita pergi dulu. Sekarang bersepah pula kan. 128 Okey, dia tengok di bawah ni. Cuba baca ayat dulu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Demi benar-benar pasti, demi sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari kalangan kamu sendiri yang azizun, sangat merasa berat yang dia tanggung sekini. Di atasnya apa yang kamu bakal tanggung. Jadi Nabi ni bimbang kesusahan yang ditanggung oleh umat dia. Kesusahan apa ni Nabi bimbang? Nabi bimbang kita susah apa? Miskin ke apa? Yang ni. Ni maknanya Nabi ni sangat rasa berat dengan kita punya beban yang kita tanggung. Apa dia? Beban apa? Akhirat nanti. Nabi dalam hadis lain Nabi kata mal faqra akhsha alaikum. Tak adalah kemiskinan tu aku takut kat kamu. Aku tak takut kamu miskin. Tapi aku takut bila kamu kaya, kan? Lalu dunia tu akhirnya apa? Kamu mengejar dia. Lalu dia membinasakan kamu macam mana umat dahulu telah dibinasakan. Akhirnya di akhirat kamu menanggung satu beban yang sangat dahsyat, iaitu azab Allah. Jadi itu Nabi dalam bimbang. Jadi dan dia sangat-sangat ingin apa? Harisun, hirsun, sangat-sangat ghirah, sangat-sangat ingin ke atas kamu kebaikan akhirat tu. Kebaikan di dunia ni Nabi nak apa dia? Kebaikan dunia yang Nabi nak kat kita. Ni kebaikan dunia yang Nabi nak. Bil mu'minin, dan terhadap orang-orang beriman maha penyantun lagi, sangat penyantun lagi sangat penyayang. Jadi kita tak sebut maha lah, maha untuk Allah. Yang ni Nabi Jadi ni sifat siapa ni? Rahim ni. Tak boleh nak jawab. Sifat siapa ni? Rasulullah. Rahim, tapi rujuk pada siapa? Rasulullah. Tapi kita sebut apa? Bukan maha, yang sangat-sangat penyayang. Jadi Nabi memang boleh beri yang ni. Boleh beri sebab Nabi Allah yang bagi dia wahyu untuk beritahu ajar tentang iman Tapi dalam bab ni nak beri kesihatan, nak beri rezeki, kan? Siapa boleh bagi ni? Allah bagi semua tak? Udara, makanan, siapa bagi? Faham Sebab itulah yang ni dia, walaupun dia ni dari khusus dari sudut golongan yang akan dapat, tak semua dapat, mahal. Namun sifat ni ada juga pada siapa? Rasulullah. Logik lah, betul. Tak ada masalah yang dalam ni. Faham Faham tak? Nanti tengok video boleh. Dia rumit sikit sebab bincang sifat. Inilah beza tak ada dua ni, Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Okey. Jadi dalam hadis tentang ni Nabi SAW ada sebut dalam riwayat Tirmizi waratha innal ulama ada apa? Balik. Salah eja ni. Sekejap. Okey. Kita ambil yang pendek ni lah. Ni la yasih sekejap, yang sahih. Jadi panjang.
Okey, kita ambil bahagian ni pun boleh. Ni. Ini dalam Sahih At-Tirmizi ya. Ini kalau ikut tahqiq Al-Albani, dia Sahih At-Tirmizi, maknanya hadis riwayat Tirmizi yang dah disahihkan. Dikumpul dalam tu. Dia Sahih At-Tirmizi ya. Nombor 2682. Ada juga dalam Ibnu Majah, ada juga dalam Ahmad Musnad Ahmad. Riwayat dia daripada Abu Darda. Abu Darda. Panjang dia ni. Kita ambil part yang bawah ni. Kita baca innal ulama warathatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Innama warasul ilma. Faman akhaza bihi faqad akhaza bihazzin wafir. Jadi sesungguhnya para ulama ni maksud dia, cuba buka dia punya maksud yang luas lagi. Apa dia? Orang-orang yang berilmu. Kadang-kadang ulama ni dia dah nampak dari sudut yang jumud masing-masing gelar. Yang ni saya punya, yang ni ulama, yang tu bukan. Padahal yang tu kan kadang-kadang kelompok masing-masing bukan. Ulama ni adalah orang yang bawa jalan yang benar ni. Kita tengok siapa ulama ni. Yang mana yang bawa apa yang diwariskan oleh Nabi yang benar. Apa yang Nabi wariskan? Tengok. Innal anbiya. Jadi Nabi beritahu clear ni. Ulama yang ni je. Nabi hanya wariskan benda ni dan dibawa benda ni yang tulis dari Nabi, inilah ulama. Jadi wa innal anbiya, dan semuanya para nabi itu lam yuwarisu, tidak pernah. Lam ni maknanya tak pernah. Dia lam macam ni, lam ni termasuk dengan bahagian masa. Kalau la nahi lain, lam ni dia ada efek masa sekali. Maknanya belum pernah, tak pernah pun lah maknanya. Jadi lam yuwarisu, tak pernah mereka tinggalkan, wariskan dinar dan dirham. Tak pernah. Innama, sesungguhnya tidak lain, warasul ilma, mereka telah pun mewariskan ilmu saja. Ini saja yang mereka tinggal. Jadi mana yang lebih ramai manusia cari? Ilmu yang diwariskan ke dinar yang tidak diwariskan? Haram tak cari dinar dan dirham? Hadis ni adakah pengharaman mencari dinar dan dirham? Tak, hadis ni nak menyusun balik. Dinar dan dirham adalah alat untuk mencapai matlamat utama. Apa dia? Yang utama matlamat mana? Ilmu ni, untuk kenal Allah, kenal akhirat. Maka sebab tu Nabi kata faman akhazaha. Ini sebenarnya kenapa Nabi beritahu ni? Cukup tak sampai sini je? Dah faham tak maksud? Oh, Nabi beritahu. Kenapa ini nak bagi kita ghirah dan faham? Oh, sebab apa? Ramai manusia merasakan hazin wafir ni, sesuatu yang bernilai ni, dua ni. Jadi nak ubah persepsi tu. Tak, yang ni bernilai, sebab tu dia sebut, ditutup dengan ni. Nak bagi ghirah kita ni. Maka siapa yang berebut-rebut nak dapatkan dua-dua ni, apa dia, ilmu ni, maka sebenarnya dialah benar-benar telah mengambil satu, apa dia, hazin wafir ni apa? Ada terjemah ni? Bahasa Inggeris ada terjemah tak? Hazin wafir. Hazin azim. Hazin ni maknanya apa? Satu kebaikan, keuntungan yang sangat-sangat hebat. Satu keuntungan ataupun apa orang kata keuntungan lah yang sangat-sangat hebat, yang luar biasa. Iaitu siapa? Yang warisi ilmu ni. Jadi ini lebih mahal daripada dinar dan dirham. Inilah ciri inilah orang beriman. Orang beriman akan nampak yang ni. Inilah yang dimasukkan Nabi nak kita dapatkan ni. Sebab itulah dalam surah tadi laqad ja'akum ni maksud dia tu. Datang hadis seorang rasul yang sangat-sangat penyantun dan penyayang kepada kita, yang mengharapkan kita ambil apa yang datang daripada yang melimpah ruah kebaikan dia. Okey. Jadi itulah kedua-dua ni. Kita terus masuk balik teks Ustaz ni.
tentang yang Maha Pemurah. Simpulannya, Allah Jalla wa'ala Maha Pemurah. Dia tidak biarkan manusia teraba-raba dalam kesesatan. Dia menurunkan Quran sebagai keterangan buat manusia bagi membebaskan mereka daripada zulumat kepada nur. Ni dari sudut ni, Al-Quran ni semua dapat. Ni pemurah Allah kat sini, dengan beri Quran kepada semua manusia, bukan hanya kepada golongan tertentu sahaja. Quran ni jadi sesuatu yang eksklusif, tak? Sebab tu wajib untuk kita ni berusaha untuk ajarkan Quran pada siapa saja atas kapasiti kita yang kita mampulah. Kita nak ajarkan non-Muslim hari ni tak ada ilmu lagi, kemahiran tu kan, belum lagi. Tapi kalau ada peluang, kita akan buat lah. Tapi kepada masyarakat, daripada yang kecil sampai yang tua, jangan halang dia, beri semua peluang untuk dapatkan ni. Sebab ini adalah rahmannya Allah dengan berikan Quran ni kepada semua makhluk dia. Lepas tu daripada surah Al-Baqarah ayat 185 ni, Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan di samping kita ni, Allah kata bulan Ramadan inilah permulaan turunnya Quran pada dalam bulan tersebut sebagai petunjuk bagi manusia. Menunjukkan apa ni? Bila sebut sebagai petunjuk bagi manusia, ada satu tanggungjawab kepada kita untuk sampaikan kepada semua manusia. Dan boleh ke sampaikan, suruh baca je lepas begitu saja? Tak, kena beri keterangan. Sebab Quran ni ada bayinat, keterangan daripada petunjuk tu. Tak sempurna lagi tu. Ayat tajwid je sempurna tak? Okey, Alhamdulillah dah selesai, tinggal Quran. Ke kena lanjut lagi? Lanjut lagi. Beri keterangan sampailah orang tu dapat apa? Satu yang paling mahal, Furqan. Akhirnya dia boleh tahu mana hak, mana batil, mana tauhid, mana syirik, mana bid'ah, mana sunnah, mana taat, mana maksiat. Dia tahu semua tu. Baru selesai, dan dia boleh ada jati diri dah. Inilah tujuan Quran diajarkan. Jadi hari ni dapat buat tak tujuan ni? Ayat ni dibuat tak? 185 ni. Ke tak sempurna? Sangkut kat mana? Kat mana sangkut? Furqan. Furqan ke bayinat dah sangkut dah? Bayinat tak faham kan? Jadi saya tu dah sangkut dah. Ini Quran, so tak jelas ni. Kalau sekadar hudan linnas, habis dah. Tidak. Baik. Seterusnya Allah mengutuskan Rasul sallallahu alaihi wasallam pula. Ini juga nikmat kat mana ni? Jadi kat sini sebab selain daripada rezeki ni, apa dia? Yang umum ni Allah beri Quran untuk semua. Allah beri Rasul untuk semua juga. Tapi pemberian ni mesti disempurnakan dengan apa dia? Ni kat sini. Kalau kita cakap cinta Rasul kan, tapi tak ikut sunnah Rasul dan tak faham, tak ikut perjuangan Rasul ni, sampai tak? Malam cinta Rasul. Sampai ke tak maksud tu? Tak sampai lagi. Kan? Jadi kena faham dengan tadabbur lah. Apa lagi yang patut dilaksanakan daripada nikmat yang Allah beri ni, Al-Quran dan Rasul ni. Jadi seterusnya Allah mengutuskan Rasul SAW sebagai contoh ikutan supaya manusia tidak teraba-raba dalam melaksanakan perintah Allah. Kerana itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ikut yang ni. Ayat surah 17 ayat 15. Surah 17, surah Al-Isra kan? Ayat 15 Saya bacalah. Jadi wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula, dan tidaklah kami mengazab mana-mana golongan sebelum sehinggalah kami utuskan Rasul pada setiap golongan tersebut. Setiap golongan ada Rasul. Supaya apa? Ini keadilan Allah ni. Allah ni adil. Tak ada Allah menzalimi sikit pun hamba-hambanya. Allah Jalla wa'ala adalah Maha Pemurah. Sebelum tu, dalil Rasul ni untuk semua ada tak dalam Quran? Dah tulis dalam buku, ada tak saya dah bagi? Okey, dalil ni Rasul ni cukup untuk menjadi tauladan untuk semua manusia. Cuba buka surah 34. Surah 34 ayat 28.
34 ayat 28. Boleh dah tambah sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan tidaklah kami utuskan engkau melainkan apa? Tidak lain tujuan diutuskan Nabi ni melainkan untuk apa? Kafatan linnas. Kafah ni cukup untuk menjadi penyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Untuk sempurnakan peradaban hidup manusia ni di dunia ni, sebagai seorang hamba Allah yang sempurna, cukuplah Nabi ni dihadirkan untuk semua kita. Itu kafatal linnas tu. Dan poin utama dua benda Nabi bawa, apa? Basyiran wa nadhira, iaitu ada khabar gembira dan juga ancaman. Lepas tu apa Allah kata? Ini kalau kita panggil ni ayat syakwa Allah. Pernah dengar tak? Syakwa apa? Syakwa ni mengeluh, keluhan. Mak syakwa kan kepada anak dia, "Hei, inilah perangai dia macam ni." Jadi sekarang ni Allah keluh perangai siapa ni? Hamba-hamba dia. Syakwa Allah. Allah keluh sikap kita, sikap manusia ramainya macam mana? Walakinna aktsaran nas, tapi malangnya ramainya manusia ni apa? Tak nak tahu. Okey, la yang lama ni kalau kita terjemah cuba ubah sikit. Ini sampai tak makna dia? Akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sampai tak? Ada rasa tak bersalah kalau tak tahu? Ada rasa bersalah? Tak rasa lah. Kan? Ini sebab dia jadi macam noun dah. Macam noun. Tak, ni ayat ni fi'il. Fi'il ni apa? Fi'il mudhari' ni maknanya apa? Benda yang semasa. Sebab tu terjemah lebih tepat apa dia? Ramai manusia tak mahu ambil tahu. Sebab tu tak tahu, baru rasa bersalah kan? Cuba terjemah macam tu. Ramai manusia tak nak ambil peduli, tak rasa apa pun. Itu maksud dia. Jelas? Fi'il mudhari', okey. Ini tambahan. Inilah rahmannya Allah kepada kita. Allah beri Rasul untuk semua. Yang keseterusnya, Allah Jalla wa'ala Maha Pemurah, Dia gunakan kepada manusia alat makrifah, pendengaran, penglihatan dan akal bagi membolehkan upaya manusia melaksanakan perintah Allah dalam interaksi sesama mereka. Ini diperlukan. Ada dua ni, tak boleh fungsi dua ni tanpa menggunakan akal, pendengaran dan penglihatan, sebagaimana firman Allah dalam ayat ni. Kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah 16 ayat 78 Saya tulis bawah ni lah Al-Quran, Rasul ni Rahman, alat makrifah. Ni tadi dalil dia surah 2 185. Ini surah 34 ayat 28. Yang ini alat makrifah surah 16 ayat 78. Di samping pemurahnya Allah, Allah beri semua makhluk ni dapat keamanan rezeki semua. Ini yang lebih besar lagi, iaitu Allah beri Quran, petunjuk untuk semua. Allah beri Rasul ni untuk menjadi tauladan semua. Dan Allah beri semuanya alat untuk mereka mampu untuk fikir. Jadi pemberian ni dah sempurna belum? Pemberian ni dah sempurna tak? Tak, pemberian ni mana pemberian yang menuntut untuk disempurnakan. Faham beza tu. Faham Fadlu ni baru. Inilah dia fadlullah. Kurniaan. Contohnya ayah dia beri fadlu kepada anak dia apa? Ayah beri dia handphone. Kan?
Ataupun ayah beli sesuatu lah. Jadi tengok tak pakai-pakai pun. Kan? Jadi tak sampai lah. Nikmat tu tak dapat lagi. Sampai sini tak dapat. Sebab tak digunakan. Jadi menuntut untuk dilaksanakan, dia boleh jadi dua. Ayah dia bagi tadi benda tu, handphone tu. Itu baru pemberian, baru hadiah tu. Tapi tak dapat nikmat lagi tu. Tak dapat nikmat yang sempurna ni. Bila dapat nikmat? Bila dia pun guna. Kalau dia abai biar je, tak ada apa-apa function lagi. Dia guna betul-betul. Sama ada dua cara dia guna. Satu dia guna ke jalan yang betul. Satu dia guna jalan yang salah, dah hancurlah dia. Ni samalah. Ada orang ambil Quran tapi guna tak? Guna. Tapi guna jalan betul salah? Tak dapat juga. Faham? Ini yang kena jelas. Jadi Allah beri alat makrifah. Jadi alat makrifah Allah bagi tak semua? Guna kat jalan mana? Benar atau salah? Sesuai tak dengan Quran dan Rasul tadi? Ketika itulah baru sempurna. Jika dia guna sesuai dengan dia. Jadi Allah kata dalam ayat ni, dan Allah telah mengeluarkan kamu daripada perut-perut ibu-ibu kamu dalam keadaan kamu jahil. La ta'lamuna syai'an, kamu ni jahil, tak tahu tentang apa pun. Jadi kejahilan akan membuatkan manusia hidup dalam kesesatan. Dan itulah Allah beri dua ni, Quran dan Rasul, dan Allah beri sesuatu yang boleh mengisi kekosongan yang jahil tadi tu, iaitu ilmu ni. Iaitu yang boleh simpan, iaitu apa? Saluran dia, sam'a, pendengaran, dan seterusnya penglihatan, dan afida, akal ni boleh menyimpan ilmu tersebut, la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Inilah pemurahnya Allah yang patut kita sedari. Selain daripada rezeki makanan, rupanya ini lebih besar, iaitu apa? Allah berikan pedoman untuk kita, Allah berikan contoh tauladan dan alat makrifah untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan seterusnya Allah Maha Penyayang. Habis sikit lagi ni. Kepada hamba-hambanya. Okay. Allah Jalla wa'ala adalah Maha Penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman, iaitu hamba-hambanya yang tunduk patuh melaksanakan segala perintahnya di dalam Al-Quran dan bertindak penuh kesungguhan kerana yakin akan adanya hari akhirat. Di firman Allah dalam surah surah apa ni? Surah apa? An-Naml ayat 1 hingga 3. Tambah sikit dia. Jadi untuk Ar-Rahman ni, ini kita kata hidayah. Hidayah. Jadi untuk Ar-Rahman ni hidayah dalam bentuk apa? Allah beli Quran juga kat sini, ada Quran dan Rasul. Ini nama dia hidayah apa? Al-ilmu wal irsyad, ataupun bayan. Banyak istilah lah. Ilmu wal irsyad, ataupun dalam yang lain hidayah bayan. Al-bayan. Al-bayan. Hidayah berupa keterangan. Ni. Manakala untuk sempurna ke hidayah ni baru dapat keterangan, iaitu Alim ni yang kedua, iaitu hidayah taufik. Hidayah tu taufik. Jadi hidayah taufik hanya dapat pada siapa? Orang beriman saja. Hanya dapat pada orang yang beriman saja. Inilah yang dimasukkan dalam hudan kat sini lah. Tengok ayat tu, kita buka ayat 2 je. Di situ Allah kata hudan wa busyra lil mu'minin. Bukan lagi hudan linnas. Kan? Ayat ni sekarang ni tak sebut hudan linnas. Tadi surah 2 185 ni hudan linnas. Manakala ayat ni hudan wa busyra lil mu'minin. Hudan lil mu'minin. Maknanya apa? Dia dah sifat dia khusus ni. Untuk orang beriman saja yang dapat berita gembira, khabar gembira daripada Allah dalam Quran ni. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah Jalla wa'ala adalah Maha Penyayang kepada hambanya yang bertakwa. Tadi orang beriman, yang ni bertakwa. Hakikatnya sama je. Takwa, jika dalam Quran sebut iman saja, maknanya mencakupi takwa dan ihsan. Tapi kalau dipecahkan, dia jadi
satu inilah maksud yang berbeza-beza. Jadi Allah Jalla wa'ala adalah maha penyayang kepada hamba-hambanya yang bertakwa, iaitu hamba-hambanya yang tunduk patuh melaksanakan segala perintahnya dalam Quran dan bertindak penuh kesungguhan membangunkan institusi solat, menginfakkan harta yang Allah kurniakan kepadanya kerana yakin akan adanya hari akhirat. Ini sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 yang kita baca tu. Cukup kita kupas, saya baca ayat 2 je lah. Allah berfirman, zalikal kitabul la raiba fi hudan lil. Jadi hudan di sini sifat dia khusus. Bukan linnas tapi lil muttaqin. Maknanya ni yang mana? Ar-Rahimnya Allah. Penyayangnya Allah dengan memberi taufik kepada orang yang bertakwa. Ni yang kedua. Dan seterusnya, Allah Jalla wa'ala adalah maha penyayang kepada hambanya yang sanggup berkorban, iaitu hamba-hambanya yang tunduk patuh melaksanakan segala perintahnya dalam Al-Quran dan bertindak penuh kesungguhan membangunkan institusi solat. Ini dia tahap tertinggi, iaitu ihsan. Sebagaimana dalam surah 31 ayat 1 hingga 5. Kita baca ayat yang ketiga tu. Ihsan tu. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Jadi Quran ni menjadi taufik. Allah berikan petunjuk bentuk taufik, iaitu orang-orang ni sanggup melakukan yang terbaik untuk memenuhi perintah Allah ni. Sanggup mengorbankan apa saja untuk penuhi perintah Allah dalam Quran ni. Dan dia menjadi rahmat kepada siapa? Inilah golongan muhsinin. Jadi muhsinin ni golongan yang kita terjemah apa? Dalam terjemahan dia kata sanggup berkorban lah, betul eh? Muhsin ni lebih tepat orang-orang yang sanggup berkorban. Jadi dia berikan yang terbaik lah. Ihsan tu. Tambah dalil dia, kita boleh rujuk tentang orang yang muhsin ni. Pertama dalam surah 2195. 2195 Ni muhsin. Baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah oleh kamu pada jalan Allah, dan janganlah kamu mencampakkan diri-diri kamu, tangan-tangan kamu. ID ni tangan-tangan, maknanya yang nak belanja ni kat mana? Yang keluarkan belanja tangan ni, kan? Jangan campakkan dengan apa? Perbelanjaan kamu tu kepada benda yang boleh membinasakan kamu. Ramai orang dia belanja, tapi rupanya belanja dia tu menghancurkan dia, bukan untungkan dia. Faham tak? Kita belanja kan, nampak seronok je, rupanya bukannya menambahkan kebaikan akhirat, tapi merosakkan, hancur, binasa. Itu jangan binasa. Sebab infak ni dia umum sebenarnya. Infak ni kira-kira kita ambil satu maksud yang suci kan. Betul? Maksud yang suci. Jadi orang nampak dia bila dia buat infak, bila kita infak, tadi infak dah, alhamdulillah. Berapa ringgit? RM10, RM5, RM20 kan? Alhamdulillah, saya dah infak dah. Sehingga kalau dia masuk infak ni umum lagi, kadang-kadang apa yang dia belanja tu untuk benda yang
merosakkan dia lebih banyak daripada yang benda yang dia rasa untungkan dia. Tapi tak nampak sebab dia tak guna istilah infak. Cuba kalau dia beli rokok, alhamdulillah saya dah infak dah beli rokok tadi. Infak lah, belanja infak maksud dia tu. Sebab tu Allah gunakan istilah infak ni. Cuba tengok dalam surah 8. Infak ni sifat dia umum. Bila sebut sedekah baru khusus. Bila sebut zakat baru khusus. Infak umum. Boleh jadi benda yang baik atau buruk. Tapi bila kita jemah nampak infak tu hanya tu yang masalah. Cuba tengok 8 ayat 36. Tengok Allah gunakan perkataan infak tapi kepada siapa? Bukan orang beriman, kepada orang kafir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. Jadi sesungguhnya orang-orang yang mereka ingkar ni, orang yang ingkar, apa dia mereka buat? Mereka infakkan harta-harta mereka untuk halang manusia daripada jalan Allah. Li ni dia boleh jadi li ta'lil, boleh jadi sayrurah. Sayrurah ni akibat, li ta'kib. Maknanya apa? Orang kafir ni dia infakkan, sumbangkan harta mereka untuk benda buruk. Kesudahannya ramai orang terhalang daripada jalan Allah. Macam tu. Ataupun tujuannya untuk menghalang orang daripada jalan Allah. Dua-dua boleh. Faham? Mana dia? Jadi lalu kelak mereka akan terus buat kerja ni, terus belanjakan benda ni. Tapi nanti apa? Kemudian nanti hal yang mereka buat tu, perbelanjaan yang mereka buat tu akan menjadi apa? Penyesalan ke atas mereka nanti. Dan rupanya mereka akan dikalahkan oleh apa yang mereka dibinasakan. Hasil perbelanjaan tu menyebabkan dia binasa. Jadi kadang-kadang kita cuba tengok, kan? Saya dah belanja apa? Infak tiap-tiap bulan untuk maksiat saya di rumah. Apa dia? Astro saya. Mana lagi banyak? Dia maintain je. Berapa? 300 belanja. Bayar bulan-bulan. Ini ada ke? Tak ada dah. Contohlah kan. Tapi rupanya banyak tu daripada perjalanan tu menjadikan orang semua apa? Tak nampak Quran. Orang sibuk dengan hiburan tu, perbelanjaan tu, kan? Tapi dia pergi masjid, dia infak RM5. Dia rasa bangga dengan infak dia tu. Sebenarnya dia hari-hari, bulan-bulan belanja. Dia perasan tak? Itu lebih banyak daripada dia belanja yang tu. Dia perasan tak? Tak perasan. Tapi dia shock sendiri. Itulah cara syaitan perdayakan kita. Dia nampakkan kita ni nampak macam lebih banyak buat baik kan? Dengan istilah yang suci tu. Sedangkan istilah suci tu cuba guna kat benda-benda yang banyak kamu habiskan. Lagi banyak yang tak manfaat daripada yang manfaat. Cuba bayangkan. Tertipu tak? Tertipu. Boleh pula tu maintain elok je bulan-bulan. Ini masalah. Ini bahaya ni. Ini jalan siapa? Allah sebut orang kafir ni boleh jadi pada siapa? Sebab tu saya kata lam tu sayrah. Rupa-rupanya hasil perbelanjaan kita mengakibatkan semua anak-anak kita jauh daripada jalan Allah. Pernah imagine? Pernah fikir tak? Gitulah kita nak kena fikir. Jadi inilah dia. Tipu daya syaitan. Jadi orang yang muhsin ni dia sangat sensitif. Dia tak nak dengan tangan dia tadi keluarkan panjang dia, menghancurkan dia ila tahlukah. Balik pada surah tadi. Sebab itulah Allah kata apa? Wallazina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Maka orang kafir ni memanglah akan dihimpunkan dalam neraka Jahannam. Maka kita jangan ikut jejak perbelanjaan cara orang kafir. Okey ya? Cuba tengok balik. Surah 2 ayat 18, 19, 5. Inilah maksud ayat ni yang kita nak kena faham apa dia. Dan orang yang muhsin ni dia nampak dia sensitif dengan setiap perbelanjaan dia.
Dia akan pastikan adakah perbelanjaan ni dengan keluar tangan dia tu akan binasakan dia di akhirat ataupun tak. So itulah kata, janganlah kamu mencamparkan kamu punya belanjaan tu dengan tangan kamu ni kepada benda yang menyebabkan kamu akhirnya terbakar nanti. Jangan. Wa ahsinu. Apa dia? Korbankanlah harta kamu tu kepada jalan yang boleh selamatkan kamu ni. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah sangat suka kepada orang yang ni siapa yang dapat buat ni? Inilah orang yang dapat apa? Sepenuhnya rahim Allah, kasih sayang Allah. Ni sifat ni. Jadi semua boleh dapat tak ni? Tak, ni istimewa. Jadi itulah kita kena faham maksud belanja tu. Nampak sepele je sebelum ni kan? Dah jelas tak mana infak tu? Bahaya tak rupanya? Tanpa berfikir. Bahaya kan? Cik. Kadang-kadang kita infak ke masjid kan. Tapi masjid ni kumpul je, dia suka akaun dia banyak duit, kita nak belanja tak ada gitu. Sama juga. Sama termasuk lah tu, takut. Kita bimbang macam itulah. Patutnya dia sifat dia kena apa? Labur. Bukan labur. Ni janganlah faham. Jadi bos simpan lapang lagi. Belanjalah maksudnya. Labur ni maknanya buat program elok-elok. Banyak kan kadang. Boleh sebenarnya kalau banyak masjid tu, dia boleh buat program free je untuk apa? Orang belajar terjemah Quran ke. Sebab kami ni jenuh juga nak cari. Kadang-kadang orang nak kena buat yuran bukan apa kan. Kita pun tak ada nak tampung, nak bayar, orang nak buat khusus. Tapi kadang-kadang yalah, nak cari sponsor pun kan. Sebenarnya terbiarkanlah masjid ni. Suruh dia tengok video ni lah. Jadi benda-benda macam tu memang kadang-kadang kena fikir. Jadi kadang manusia dia lebih nak kadang-kadang harta kat masjid. Masjid ni Baitullah, rumah Allah kan. Rumah buyutullah, rumah Allah yang mulia, sepatutnya banyak apa? Banyak diimarahkan, diingatkan Allah, disebut Allah, diajarkan sampai orang disebut Allah dia takut. Betul? Jadi ramai orang akhirnya masjid ni hanya jadi tempat untuk kumpul material juga. Cantik-cantik, elok-elok. Program tak ada pula yang boleh hidupkan material dalam ni. Masalah juga. Keluar masjid, pergi masjid, sama juga. Jahil juga tentang apa? Quran juga, tak dapat juga ilmu. Sedangkan rumah Allah yang paling menjadi markas lah untuk bentuk jiwa yang hebat dekat masjid lah. Kan? Ini marah orang masjid nanti kalau viral. Habis kena kecam nanti. Tapi macam itulah. Akhirnya apa? Kumpul kan? Cantik, indah, semua macam tu je. Material juga. Sedangkan yang ni baru dapat yang ni. Sifat suka material dapat ni, ya inilah dia. Baru dapat 1%. Kita tak nak yang sekadar ni. Dapat yang paling mahal apa dia? Ini tak semua dapat. Dapat tambah iman. Tambah iman ni yang mahal. Jadi sepatutnya masjid tu melahirkan orang yang fihi rijalun yuhibbuna ayat tatahharun kan. Cuba buka surah 9. Yang bincang soalan ni panjang lagi lah kot. Surah 9. Ini masjid nak lahirkan orang yang ni. Sepatutnya. Bukan lahirkan banyak peralatan. Bukan. Keluar dari masjid tu produk manusia yang bertakwa tu sepatutnya. Bukannya lahirkan banyak material kumpul elok. Kan? Masjid Nabi ada tak betul tu? Pelepas taman semua kan? Tapi lahir manusia yang hebat dalam masjid tu keluar. Dan manusia tu duduk kat masjid je kan, dia pergi mana? Dia pergi dakwah kat luar. Dia bina pula tamadun lain. Macam tu. Surah 9 ayat 10. Ni 108. Ni. Ini masjid atas asas takwa yang kita nak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini cerita ni, kisah ni adalah tak kala Nabi ni baru hijrah kan. Dekat ni orang-orang munafik kan, dia ada bukan berhijrah. Dalam fasa beberapa tahun tu, orang munafik ada bina masjid juga. Sebenarnya masjid ni perangkap. Masjid ni nak memecah belahkan, masjid ni buat macam-macam lah. Perangkap orang beriman ni. Jadi ni masjid yang ada sifat ni. Masjid yang diraran, masjid yang kufran, masjid yang tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballahu wa rasuluh. Ini ada 4 sifat masjid yang buruk. Yang merosakkan, diraran. Bukannya bertambah baik, tapi bertambah musuh-musuh pula kat masjid tu. Bertambah pula macam-macam pula nanti.
masjid lahirkan jemaah yang macam tu. Elok kan masjid tu? Itu hakikat masjid yang dibina dulu. Dulu ni cerita dulu orang munafik ni. Jadi sekarang ni Allah kata apa? La takum fihi abada. Kalau macam ni sepatutnya apa? Janganlah kamu tegakkan, sokong benda ni. Jangan sokong sampai bila-bila pun. Sebab dia akan rosakkan kita. Yang nak masjid yang macam mana ni? Kita baca. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Ni. Jadi dan sudah pastilah masjid yang diasaskan di atas takwa. Asas dia takwa. Bukan atas dia material. Bukan atas dia, bukan tu. Asas dia nak cantik indah, bukan. Asas dia indahnya takwa. Keindahan masjid itu dilihat pada apa? Sudut takwanya. Ini. Jadi inilah masjid yang min awwali yaum, yang dibina pada pertama hari tu. Masjid apa Masjid yang pertama? Quba. Tu. Kan? Memang masjid itulah masjid pertama Nabi kan bina masa hijrah tu. Inilah lebih berhak untuk ditegakkan, diimarahkan, dibangunkan, disokong padanya. Kenapa? Fihi, kerana masjid ni dalamnya rijal, terdapat ramai lelaki, rijal, melahirkan kelompok rijal yang mereka ni apa? Suka untuk menyucikan diri mereka, beriman kepada Allah. Inilah sepatutnya lahirnya masjid. Setiap kali orang keluar masjid je, ada rijal yang bersih jiwa dia dengan ayat-ayat Allah, tapi lahir. Ini nak lahirkan. Jadi wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah lah yang mencintai orang-orang yang apa? Jadi makin masuk masjid supaya orang yang makin kenal Tuhan. Makin bila sebut je Allah, makin disuruh ya Allah perintah apa korban, dia makin nak berkorban. Itulah sepatutnya masjid lahirkan. Banyak tak masjid? Banyak tak prajurit boleh lahir? Kalau ikutkan lah. Banyak? Sepatutnya banyak kan? Tak payah dah nak buka sini. Kita ngajar kat masjid je. Tak payah nak buka makan sini dah. Ngajar kat masjid je lah. Kan? Sebut hebat-hebat semua. Itulah memanglah kuat sebenarnya. Tapi ni hakikatnya yang kita kena telan. Jadi kita kena berhati lah. Ni saya bimbang juga ni video ni. Sensitif ni. Jadi ini berlaku. Jadi maka itu yang kita kena tahu. Inilah golongan muhsin. Masjid sepatutnya lahirkan mukmin, muttaqin dan muhsin. Keluar dari situ. Kan? Zaman Nabi masjid banyak tak? Masjid hebat tak? Kukuh tak masjid dia? Hujan je boleh bocor. Tapi semua relax je kat situ. Siap apa? Kencing atau apa? Pasir je. Kan? Tapi lahir tak ramai prajurit? Lahir. Kita ini masjid dengan apa? Dengan besi tiangnya yang kukuh kan? Lahir tak? Cikgu. Inilah kita kena sedar. Ini hakikat yang kita kena telan. Memang pedih lah. Apa dia? Kulil haq walau kana murran kan. Kecam pun kecam lah ya. Ya pula insya-Allah. Jadi itulah dia hakikat benda ni. Inilah maksudnya golongan muhsin yang mendapat kasih sayang sepenuhnya daripada Allah ni. Rahim Allah ni. Inilah yang disebut Ar-Rahim. Kita bincang ini 3 golongan tu. Jadi Allah yang terakhir, Allah Jalla wa'ala Maha penyayang kepada hamba-hambanya yang menghayati ajaran Quran sebagaimana contoh yang ditunjukkan Rasul SAW dengan melimpahkan taufik kepada mereka di dunia ini. Ini taufik. Sebagaimana ayat dalam surah 65 ayat 11. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, kita tutuplah dengan 2 ayat ni lah, last sampai sini. Kita baca ayat ni boleh? Last. Ini berapa jam dah ni? 2 jam dah ni. Tak. 45. Minta maaf ya cikgu. Penat dah semua. Habiskan ni ya. Okey. Kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. Jadi Allah utuskan kepada kita seorang Rasul yang kerjanya apa? Dia membacakan ke atas kamu ayat-ayat Allah dan dia menjelaskan tentang perincian ayat-ayatnya supaya kita dapat furqan. Dengan furqan tersebut apa? Kita orang-orang beriman ni dapat keluar daripada kegelapan kepada cahaya. Orang beriman dan amal soleh ini keluar daripada kegelapan dan kepada cahaya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan melakukan amal soleh, ni Allah akan masukkannya ke dalam syurga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai dan menjadi orang-orang yang kekal selama-lamanya mendapat nikmat tersebut. Dan inilah sebaik-baik rezeki daripada Allah. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Jadi rezeki yang besar yang sepatutnya paling kita utamakanlah rezeki di akhirat. Ramai orang cari rezeki dunia je. Jangan lupa ada rezeki yang lebih besar. Rezeki apa yang menunggu? Rezeki akhirat lah sebenarnya. Rezeki dunia hanya alat sebenarnya untuk capai rezeki yang sebenar, yang kekal di akhirat. Nah, inilah ayat ni. Itu syurga tu. Dan yang terakhir dalam ayat yang ke surah Al-Kahfi ayat 107, 108, Allah Jalla wa'ala adalah maha penyayang kepada hamba-hambanya yang ikhlas, yang mengikhlaskan ketaatan hanya kepadanya, dan mereka akan beroleh balasan syurga yang dijanjikan di akhirat kelak. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah ni last. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah bagi mereka syurga-syurga Firdaus sebagai nuzula. Apa ni? Tempat tinggal. Nuzul ni maknanya first date. Kan? First date macam mana? Maknanya? First. Orang kata kalau pergi hotel tu, pembuka pertama tu, yang paling sedap sekali tu. Jadi kat syurga ni sentiasa first. Dia tak ada macam kan kita, kan kalau kita pergi bercuti tu kan, hidangan kedua, ketiga dah orang kata dah tak ada dah. Kan? Tak. Syurga sentiasa cinta pandang pertama. Itu maksud nuzulan. Nuzulan ni, sentiasa hari kita adalah cinta pandang pertama. Itu maksud nuzulah. Faham tak? Mahal ni, bahasa-bahasa macam ni kena tahu. Kita rasa, ya Allah bestnya faham Quran ni. Kadang-kadang mana-mana macam tu, remeh je kan. Rupanya bukan remeh, makna dia macam tu. Faham Sentiasa baru. Sebab tu orang-orang yang dalam syurga kan, gambaran dia dah sedar. Dia dah bersama dengan isteri dia contohnya, dah bertahun dah. Tengok depan, ada lagi nikmat lain lah. Macam tu. Dia terlalu leka sebab apa? Terlalu sentiasa macam baru pertama kali, bau. Itulah, fresh, sentiasa. Nuzulan. Appetizer.
Sentiasa macam tu. Kalau nuzulah ni kalau bahasa Apa kita nak terjemah? Ha? Nuzulah ni pemberian yang special lah. Nuzul. Bahasa kalau macam pemberian kan, anugerah yang istimewa ni. Istimewa ni masa baru pertama kali, itulah nuzul. Faham? Bestnya kan. Baru ayat nuzul je kalau kita faham. Tak nak gambar dah. Macam tu. Macam mana Sebab kat dunia ada tak sifat nuzul ni? Tak ada. Sekali je, lepas tu dah. Tak ada dah, habis. Kan? Pasti akan cuti kat mana? Nak pergi mana? Switzerland, New Zealand. Nanti lama tak suka juga dah, nak balik dah lah. Mesti punya lah. Tak ada, kan? Itu. Jadi Allah kata apa? Khalidina fiha. Apa ni? Kekal dalam tu pula tu. La yabghuna anha. Nampak ni sifat yang penting lagi. Apa dia? Tak nak pindah. Kita macam mana pun nak pindah tak? Boleh tak duduk setempat je lama-lama tu? Pindah juga. Best mana pun tetap nak pindah. Syurga tak macam tu. Subhanallah. Inilah apa dia? Nikmat Allah yang paling agung sekali. Rahim Allah sempurnanya. Sebab tu kita baca, cuba terjemah balik. Bismillahirrahmanirrahim. Last Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita nak terjemah apa ni? Cuba ikut mananya. Ni. Okey. Kumulai. Cuba terjemah ni Kumulai setiap pekerjaanku ini dengan bertawasul bagi memohon perkenan dan keberkatan, menerusi kesemua nama bagi Allah yang Maha Pemurah kepada semua makhluknya di dunia ini, dengan memberikan rezeki, menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup, mengutuskan Rasul sebagai ikutan, memberikan alat makrifah untuk memahami petunjuk, lagi Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang sanggup berkorban dengan memberikan ilmu bagi memahami makna iman yang sebenar, dan memberikan taufik kepada mereka untuk melakukan amal soleh dengan mengorbankan harta dan jiwa raganya pada jalan Allah ketika di dunia ini, dan memberi ganjaran syurga di akhirat kelak. Dapat dah. Bismillah. Saya pun lupa, nanti ulang dah lain dah. Rekod tu tulis saya ulang kedua lain pula nanti. Oh ya ke? Alhamdulillah. Boleh dapat insya-Allah. Jadi aku lu qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemput menjamu selera di luar. Jazakumullah khairan kepada semua yang hadir. Nampak ke semua entah?